Okay, 4 orang lagi. Tak apalah. So kita start dululah. Nanti 4 orang tu kena masuk lah. Okay, hari tu kita dah belajar apa hari tu? Free body kan? Types of forces and free body diagram. So, kita tengok balik type of forces. Okay, so nombor 1 apa? Soalan dia tanya kita free body diagram lah. Soalan dia tanya kita free body diagram lah. So kita kena lukis free body diagram. Jauh-jauh sikit. Okay, lepas tu kalau free body diagram, saya kata itu kita tak boleh main conteng macam ni kan. So kita kena pindah dia ke dalam apa? Body diagram yang tiada objek lah. Okay, so macam ni. Hanya ada forces sahajalah. Okay, hanya ada forces je. Untuk soalan nombor 1A, 1B, 1C. Okay, lepas tu kita 1B dengan 1C tu dia ada 2 masses. So setiap mass akan ada free body diagram tersendirilah. Okay, setiap mass ada free body diagram sendiri. Kalau ada 3 mass, means 3 free body diagram. Sama juga dengan nombor 2. So nombor 2 pun pindahkan yang kita contoh-contoh tu ke dalam gambar rajah free body diagram. So 2A ada normal, external, friction, weight. Okay. External force tu ada sebab dia memang dah lukis kan dekat soalan. So kita tengok soalan. External force tu dia memang dah lukis. So dia adalah. Ni pun sama ada external force. Kalau dia tak lukis tak payah nak tambah. Okay, so yang gambar rajah kedua tu. Okay, so gambar rajah yang kedua tu dia ada tali kan antara kereta, antara objek tu kan. So that's why dia ada tension lah sebab ni adalah string ataupun rope. That's why dia ada tension for both free body diagram. Okay, so tu yang kita belajar hari Isnin hari tu lah. Okay, so kita sambung hari ni. So kita sambung Newton's law. So Newton's law ada 3. Newton first law, Newton second law, Newton third law. So mula-mula kita belajar Newton first law lah. So Newton's first law tu cakap apa? Newton first law kata an object will remain at rest or continue to move with uniform ataupun constant velocity in a straight line unless acted upon by external forces. Maksudnya objek yang rehat akan stay rehat. Objek yang bergerak dengan constant velocity akan remain dengan constant velocity unless ada external force, ada orang tolak dia ke, ada orang tarik dia. Okay, so contohnya kita tidur kan, kita tidur pagi, kita setiap akan tidur kecuali mak kita datang kejut. Itu adalah contoh Newton first law lah. Okay, object remain at rest will remain at rest until ada external forces yang acted upon that object. Ambil selupkan ambil. Ambil selupkan. Okay. Sama juga objek akan remain in uniform velocity unless ada benda yang tolak dia. Okay, so ada 2 case yang boleh kita tengok kat sini. Pertamanya object at rest. So tu dinamakan static equilibrium. Equilibrium tu maksudnya seimbang lah. Okay. Tu dinamakan static equilibrium. Satu lagi constant velocity atau uniform velocity kan ni. Ni. So mula kata at rest. Kan, case at rest. Yang satu lagi uniform velocity. Maksudnya ada 2 lah. Okay. Uniform velocity tu maksud dia dynamic equilibrium. Okay, keseimbangan dinamik. Maksudnya dia bergerak tapi dia dalam Newton first law. Okay.
So sebenarnya Newton first law ni soalan dia adalah tentang equilibrium. Okay. Equilibrium tu membawa maksud apa ni? Dia membawa maksud sum of force equals to 0. Maksudnya kalau kita tidur kan, kita tak ada force. Bukan tak ada force. Maksudnya hasil tambah semua force, normal tambah weight, tambah friction yang kita ada dengan katil tu, tambah semua adalah kosong. Okay, sebab apa? Sebab kita static equilibrium. Kita tengah tidur. Okay, so hasil tambah semua force adalah kosong. Tu adalah static equilibrium, maksudnya objek at rest. Satu lagi adalah kalau objek bola ke apa-apalah, kereta ke, dia move with constant velocity. Dia bergerak, dia move. Tapi dia tak ada acceleration. Bila constant velocity, maksudnya tiada acceleration. Constant velocity means acceleration 0. Okay, katalah dia ada nilai velocity dia 5 meter per second. Okay, tapi sepanjang displacement 100 meter contohnya, dia bergerak dengan 5 meter per second tu. So dia tak accelerate. So tu dinamakan juga sebagai Newton first law lah, sebab dia dynamic equilibrium. Okay. So ni boleh baca sendiri inertia. Okay. Inertia tu apa? Dia macam samalah. Bila kita dah selesa berada dalam keadaan kita susah nak berubah. Tu inertia. Okay. Maksudnya macam contoh kalau kita naik bas, kita dah duduk kan kat tempat duduk kita. Tiba-tiba bas tu dia break. So kita nak kekalkan kedudukan kita, so that's why kita akan macam ke depan sikit. Okay, so tu inertia lah, kita resist untuk ubah kita punya position lah. Okay, so kita tengok. Ni tak ada apa ni, boleh baca lah mass directly proportional to inertia. Mass yang lebih besar, inertia pun besar lah. Mass kecil, inertia kecil. Okay, so ni equilibrium lah. Okay, so ni yang kita akan kira dalam Newton first law, equilibrium. Okay, equilibrium. So kalau soalan kita jumpa, dia biasa akan cakap dua keyword. Satu equilibrium, satu lagi constant velocity. So kalau constant velocity tu first law lah. Satu lagi kalau equilibrium pun first law juga. Okay. So ini yang saya cakap tadi, ada dua, static dengan dynamic. So static kalau objek tu dia at rest. Okay, macam kita tidur ataupun kita duduk di atas kerusi. So tu static equilibrium. Kalau dynamic equilibrium, dia bergerak tetapi dia bergerak dengan constant velocity. Okay, dia bergerak dengan constant velocity. Constant velocity maksudnya acceleration dia kosong. So benda yang nak kita highlight dalam soalan-soalan adalah perkataan ni lah, constant velocity, perkataan equilibrium. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan equilibrium? Hasil tambah semua force yang ada akan jadi kosong. Okay. Ini tak ada apa sangat. Okay. So kita tengok, tu konsep dia. So kita tengok contoh soalan. Okay, tengok nombor 3. Okay, dia kata figure 4.6 ada 3 kg cube is placed on a rough plane. The plane is then slowly tilted until the cube starts to move from rest. So perkataan start to move tu dia belum move lagi. Dia macam ke depan macam tu. Dia baru nak start gerak. Okay. Kalau start to move, dia adalah static friction. Kalau dia ada friction lah. So ada friction tak yang ni? So dia kata this occurred when the angle inclination 25 degree, calculate the static friction. Okay, betul. So maksudnya ni rough plane lah. Kalau rough, kasar, dia ada friction. Okay. So ni contoh soalan first law. So ni contoh soalan first law. Newton first law. Okay, so macam mana kita nak jawab? Kita tahu kalau first law dia adalah hasil tambah semua F
kosong. Sebab apa? Sebab dia equilibrium. Okay, so ni adalah objek remain at rest will stay remain at rest unless ada external forces acted on it kan, acted upon it. So kita tahu ni adalah kita punya condition untuk first law. So soalan dia suruh cari static friction. Okay, first step adalah awak kena lukis free body. Okay, lukis free body diagram. That's why hari tu kita buat latihan free body diagram. Sebab bila nak jawab soalan betul, memang kena lukis free body lah. Okay, lepas dah lukis free body, buat table. Ni macam topik 1 yang kita belajar vektor. Lepas tu buat table. Okay, kira lah. Kira magnitude. Tu kalau dia minta magnitude lah. Kalau dia tak minta, dia cakap nak static friction je kan. Ada soalan sometimes akan minta lah magnitude. Ada soalan dia, kalau yang ni tak, dia minta static friction je. So kita kira buat table. Okay. So, ada 3 tadi kan. So kalau kita conteng dulu, ada inclined plane, ada weight, lagi ada normal. Normal adalah 90 darjah dengan objek ataupun surface. So kalau dia start to move tanpa ada external forces, memanglah dia akan gerak ke bawah lah kan, takkan dia naik atas pula sebab tak ada pun external force yang tolak dia kan. Kita tengok soalan balik. Okay, tak ada. Dia tilted. Oh, forces dia ada tilted je. So macam kita angkat je dia sebanyak 25 degree tu lah kan. So dia akan ada friction lah ke sini. So ni adalah static friction. Lepas tu kita straightkan gambar rajah. Normal akan jadi Y. Friction akan jadi X. Hanya weight saja yang akan ada angle. So berapa angle dekat sini? Sama dengan angle inclined plane. Okay, sebab ni angle dia Z tu kan. So angle dia 25 lah. Okay. So settle yang ni dia punya velocity ke bawah lah kan, ke kanan lah kalau ikut yang ni. Okay, lepas tu buat table. Ada X component, Y component. Okay, so macam biasa kita senaraikanlah semua N yang ada. Semua force yang ada, N, F dengan weight kan. So N adalah Y component, so X dia kosong lah. F adalah X component ke kiri, so Y dia kosong. Weight pula ada angle kan, so weight X component ke kanan, so weight sin theta, weight sin 25 lah. Weight sin 25, yang ni Y component ke bawah, weight cos 25. Okay, kita tahu hasil tambah semua force adalah kosong. Mana kita tahu kita nak isi kosong ni? Mana tahu kita nak isi kosong ni? Sebab ni adalah Newton first law. Newton first law kata sum of force kena kosong lah sebab object at rest will remain at rest unless kita add the external force. So external force dalam soalan ni adalah kita tilted dia punya surface sebanyak 25 degree lah. Okay, so kita isi kosong ni sebab dia adalah Newton first law. Okay, so soalan dia nak nilai ni lah. So nilai ni ada di bahagian X komponen. Jadi kita selesaikan bahagian X komponen sajalah. Okay, so selesaikan. Therefore X komponen kita adalah negatif F tambah
weight adalah mg kan, mg sin 25 sama juga dengan kosong. Jadinya F adalah M kita 3 kilo tadi. 9.81 sin 25. Okay, so tekan kalkulator kita akan dapat nilai friction. Okay, boleh Okay, saya ulang. Saya ulang balik. Okay, hari tu kita dah belajar free body diagram and type of forces. So hari ni kita belajar Newton first law, Newton second law dengan Newton third law. Tapi Newton first law dululah. Okay, satu-satu. So Newton first law kata object remain at rest will remain at rest, or object continue to move with uniform velocity will continue to move with uniform velocity in a straight line unless ada external forces acted upon it atau acted upon them lah. Okay. So maksudnya kat sini diorang macam-macam mana pun dalam keadaan seimbang, equilibrium, sama ada bergerak tanpa acceleration ataupun memang tak gerak langsung. Okay. Ataupun about to move, start to move. Okay. Dia baru dia nak dia tak gerak lagi. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan Newton first law tu adalah hasil tambah semua force adalah kosong. Maksudnya force yang ada tak kira lah normal force ke, weight ke, friction ke. So hasil tambah semua ni kosong. And tambah negative weight, tambah negative F, kosong. Okay, hasil tambah semua force adalah kosong kalau Newton first law. Okay. Lepas tu okay, so kita tengok ada berapa jenis equilibrium dalam Newton first law. Kalau ikut dia punya definition, satu kalau object rest, satu lagi object move tapi constant velocity. Constant velocity means dia bergerak tapi acceleration dia zero. Dia hanya ada velocity yang sama sahaja. So benda yang sama, either dia rest, kita panggil dia static equilibrium, atau kalau dia bergerak, kita akan panggil dia dynamic equilibrium. Tapi condition dia sama, sum of force equals to 0. X component 0, Y component 0, Z component 0. Okay. So nanti dalam soalan yang kita boleh highlight adalah perkataan equilibrium, rest, uniform velocity. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Nombor 4. Dia kata figure 4.7, calculate the magnitude and direction. So macam ni dia boleh tanya juga magnitude and direction of force that balance the three forces at particle A. So ni particle A. Force yang ada adalah force 1, force 2, force 3. Tapi dia tanya, calculate the magnitude and direction of the force that balance these three forces. Maksudnya ada lagi satu force yang keempat. So dia tanya apakah magnitude and direction of force yang keempat tu yang akan membalancekan ketiga-tiga force yang sedia ada. So kita tak tahu force yang keempat tu kat mana, so kita kena cari lah. Okay, yang ni dah ada free body. So apa yang kita kena buat adalah table lah. Buat table, senaraikan force yang ada. Buat table. Nombor 4. Okay, buat table. Ada X komponen, ada Y komponen, ada F1, F2, F3, F4, sum of F. Okay. So kat sini dia ada sebut perkataan balance. Balance ni maksud dia equilibrium, seimbang. Dia sama maksud dengan equilibrium. So kita tahu ni adalah Newton first law.
Kalau Newton first law, hasil tambah semua F, semua komponen of F adalah kosong. So, dalam kita punya table, sum of F kita kosong lah. Okay, dia punya yang kat bawah sekali tu, sum of F akan jadi kosong. So, F1 F1 30 cos 45 ada negatif. 30 cos 45. So negatif 30 cos 45. 30 sin 45. Lepas tu F2 20 cos 30 negatif 20 cos 30 negatif 20 sin 30 positif. F3 12 cos 55. 12 cos 55. 12 sin 55. Okey, dekat force yang keempat, kita tak tahu nilai. Kita letak je lah F4 X komponen, F4 Y komponen. Cikgu, Ya? yang untuk F2 tu yang dekat Y tu negatif 20 ke tak? Sekejap tengok dulu. F2 kan? So F2 sinilah 20 sin 30. Dia ke atas positif, ke bawah negatif. Ke kiri negatif, ke kanan positif. So 20 sin 30 tu positif lah, saya letak apa? Saya letak positif kan? Ya, betul lah. Ni positif, ni positif, ni positif. Ni sebab apa? Sebab dia ke atas. Betul tak? Betul. Faham. Okay. Okay, so kita dah ada table XY. So kita selesaikan lah sebab kita nak cari magnitude and direction. So kita kena tahulah, kita tengok komponen X dahulu. Komponen X dahulu. So kita tambah semua Negatif 30 cos 45 salin balik. Yang di bahagian ni lah. So tolak 20 cos 30 tambah 12 cos 55 tambah F4 X komponen sama dengan kosong. Therefore F4 X sama dengan berapa? Tekan kalkulator. Tekanlah. Malah pula nak tekan. Okay. Saya ajar konsep Side awak tekan sendiri Lepas tu komponen Y. Komponen Y pun sama. Tambah negatif 30 sin 45 20 sin 30 12 cos 25 12 sin Y komponen sama dengan kosong. Lepas tu kira kita punya Y komponen berapa. So ni baru komponen, dia kata nak magnitude kan. So kalau magnitude, masukkan dalam formula magnitude, F4 adalah X komponen kuasa 2, Y komponen kuasa 2. So baru kita dapat magnitude lah. So direction shift tangent Y komponen bahagi X komponen. So dapat berapa? Okay. Itu nombor 3 lah. Okay, kita tengok nombor apa lagi? Tengok nombor 5.
Soalan nombor 5 dia kata figure 4.8 ada body of mass. So ada objek lah, mass M on an inclined plane at an angle theta with the horizontal. Okay, yang ni tak ada nombor. So yang ni hanya ada simbol. The body move up the plane at a constant velocity. Okay. So kita highlight perkataan keyword dia, constant velocity. Constant velocity means acceleration 0 means Newton first law. Newton first law. Okay. Constant velocity Newton first law sebab dia tak ada acceleration. So kalau Newton first law, sum of force akan jadi kosong lah. So ni condition kita equilibrium. So dia kata apa? What's the friction between the body and the inclined plane? So dia nak friction. Okay, repeat the same step. Free body. Lepas tu table. Lepas tu kira. Okay, free body, table, kira. So kita lukis free body. Free body, nak gambar dia. So external force dia macam ni. Ni nombor berapa? Nombor 5. Okay, so dia ada weight. Dia ada normal. So kalau kita tolak ke sini, mesti dia akan gerak ke atas kan? Kita fikir logik lah. Kalau dia tolak kat sini, mestilah objek ni gerak ke atas plane tu. Takkan dia masuk dalam ni pula. So dia mesti gerak ke atas. So kita tahu motion dia adalah upward the plane lah. Okay. Lepas tu bila kita lukis free body, external force tu dia tak boleh nak panah macam ni. So apa yang kita buat adalah kita tarik dia dekat origin ni. So dia suppose duduk macam ni lah. F kita. Okay, dia tak boleh macam ni dalam free body. Lepas tu kita dah tahu dia gerak dekat plane tu, upward. So dia punya friction macam ni lah. Friction kan opposite the motion kan. Okay, pindah dia masuk free body. Okay, so kita akan jadikan N kita sebagai Y, friction sebagai X, weight kita akan sengit. Lepas tu kita punya F pun akan sengit lah. Okay, angle sama sebab dia kata kat sini ni angle, so dia bila tarik tu dia samalah angle dia zigzag. Okay, so kita settle table. Table buat. Settle free body, buat table. So buat table. Soalan dia nak friction kan. But in terms of tu maksudnya dalam simbol lah, dalam bentuk simbol. So kita ada N, friction, weight dengan external forces. So X component, Y component. N berada dekat Y component, so N positif lah sebab dekat atas. X kosong. Friction negatif. F sebab dia ke kiri. X kosong untuk Y. Weight ada angle. So X component negatif. Sin theta negatif sebab ke bawah. Cos theta. Friction positif. Friction pula, external force positif. Yang ni negatif sebab ke bawah. Okay. Sum of force adalah kosong sebab
Newton first law. Okay. So sum of force kosong sebab Newton first law. Lepas tu soalan dia nak F in terms of external forces mg and theta. So kita tengok F berada dekat X komponen. So kita tengok X komponen negatif F tambah semua weight sin theta F cos theta sama dengan kosong. Therefore F adalah weight adalah mg. Okay, so kita dapat macam ni je lah. Okay, so kita dapat in terms of je sebab dia tak ada nilai kan, dia tak bagi nilai. Okay, so macam tu. Kalau nombor 6 boleh buat ke? Nombor 6 apa? The two KJ object is placed on a rough plane. So rough akan ada friction. Release from rest, accelerate. Ni kita tak belajar lagi. Sebab apa perkataan dia accelerate? Kalau accelerate tu Newton second law. Dia beza. Ni Newton second law. Sebab kalau Newton first law, acceleration dia kosong. Okay, so nantilah nombor 6 tu tak belajar lagi. Okay, so setakat ni ada soalan untuk Newton first law. Tak ada Tak ada. So boleh ingat So Newton first law saya repeat je lah. So Newton first law definition dia hafal lah. Object at rest remain at rest, atau object move with constant velocity will remain as that velocity unless ada external forces acted upon it. Lepas tu soalan berkenaan dengan Newton first law adalah berkenaan equilibrium lah, either static equilibrium atau dynamic equilibrium. Static tu means memang dia tengah rest lah kan. Dia about to move, dia just start to move. Okay. Kalau dia nak move lah. Okay, kalau tak dia memang remain at rest, dia memang tak gerak langsung. Ataupun dynamic means dia bergerak tetapi constant velocity. Bila constant velocity, acceleration dia akan kosong. So dynamic equilibrium, Newton first law. Okay, cara jawab, lukis free body dulu, buat table, baru kira. Okay, boleh Kalau boleh, nanti awak buat balik soalan 456 ni. 345 345. Nanti submit dekat Google Classroom Okay, terima kasih. Okay, terima kasih kelas. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih, cikgu. Okay.